buka kita hadis, kadang-kadang kita dengar Jam Tabrani dan banyak nama-nama kita hadis yang mungkin sebahagian dari kita tak mengenali, dan juga mungkin sebahagian kita telah arif ataupun sangat mengetahui kerana dia telah banyak membaca kita hadis. Baik, jadi kita Sahih Imam Bukhari ini adalah kitab jami', kategori kitab jami'. Apa maksud kitab jami' ni? Dia beza dengan sunan. Yang kita dengar kadang-kadang sunan Tirmizi, ataupun satu istilah yang digunakan iaitu sunan sittah, iaitu 6 buah kitab hadis yang masyhur yang kita kata menjadi rujukan utama bagi ahli sunnah wal jamaah. Yang dimulai dengan kitab Al-Imam Bukhari lah, sebab kitab Imam Bukhari ni kitab yang hadis dia paling sahih dan syarat dia paling ketat. Jadi kita akan jumpa di sana kitab jami' dan kitab sunan. Biasanya sunan ni mudah saja orang nak faham, sebab sunan ni dia ikut tertib ataupun susunan kitab-kitab background. Dan pula dengan kitab wudu apa semua sehingga akhir. Adapun kitab jami' ni dia kitab yang didefinisikan oleh sebahagian ulama sebagai kitab yang terhimpun padanya itu aqsamul hadis, bagai-bagai hadis. Apa maksud bagai-bagai hadis yang terhimpun dalam kitab jami'? Kalau kita nak kata kitab jami', dia mesti kena ada perkara ni. Pertama iaitu kitab al-aqaid, mesti membincangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, ahadithul ahkam, mesti ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Itu sebab dalam kitab Sahih Bukhari juga, walaupun kita baca kitabul fitan, kita baca kitab-kitab saja, tapi di sana ada kitabul wudu, ada kitabul salat, ada kitabul taharah, ataupun kita kata bab ibadat, ada bab ibadat. Begitu juga dia akan terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, dan begitu juga kitab yang disebut sebagai jami'. Cuma satu perkara lah, kadang-kadang kita dengar kitab hadis Imam Tirmizi, dia pergi Sunan Tirmizi. Kadang-kadang kita dengar dia pergi Jami' Tirmizi. Dua-dua boleh digunakan pakai juga. Kadang-kadang disebut sebagai kitab Jami' Tirmizi, kadang-kadang Sunan Tirmizi. Sebab kitab Tirmizi ini dia lain sikit daripada yang lain. Jami' tak jami', sunan tak sunan, dia begitu. Itu sebab kadang-kadang dipanggil jami', kadang-kadang dipanggil sunan. Itu nama bagi kitab-kitab hadis. Ada 9 kategori lah lebih kurangnya itu. Cuma kita nak sebutkan jami'. Baik, tadi sebut hadisul ahkam, begitu juga ahadisul riqaq. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis-hadis yang melembutkan hati. Tasawwur dalam Sahih Bukhari ada perkara tersebut. Dia panggil babul riqaq, kitabul riqaq. Begitu juga hadis yang berkaitan dengan adab-adab. Jadi dalam Sahih Bukhari juga akan ada hadis-hadis yang menceritakan tentang adab makan, adab minum dan sebagainya. Begitu juga hadis-hadis yang berkaitan dengan safar. Ada hadis yang menceritakan tentang safar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga sahabatnya. Begitu juga hadis yang berkaitan dengan tafsir. Dalam hadis ni, dalam kitab Jami' kitab Sahih Bukhari, kita akan jumpa hadis-hadis yang bersangkut paut dengan penafsiran Al-Quran. Jadi ada bahagian yang membincangkan tentang tafsir Al-Quran. Dan begitu juga tarikh sejarah, kan dalam hadis ni cerita tentang sejarah. Itu sebab jadi termasuk juga kitabul fitan dan hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan-kelebihan sahabat-sahabat dan aib-aib ataupun kekurangan-kekurangan sebahagian kelompok akan diceritakan dalam hadis. Jadi itu makna jami'. Dan kita jumpa makna sunan kita faham kan? Begitu juga ada musnad, musnad Ahmad dan musnad Ibnu Abi Syaibah dan sebagainya. Kalau kita tengok makna nama bagi Sahih Bukhari. Waktu kita baca dulu asalnya dah sebut dah apa nama bagi Sahih Bukhari. Kalau kita tengok tempat kitab Sahih Bukhari, dia akan sebut dia akan sebut nama bagi Sahih Bukhari iaitu Al-Musamma. Yang dinamakan Sahih Bukhari, nama dia ialah Al-Jami'. Pertama mesti jami' sebab dia kategori kitab yang jami' yang mesti mengandungi hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, nama bagi Sahih Bukhari ini Al-Musnad. Pertama jami', yang kedua musnad. Apa makna musnad? Musnad maksudnya hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini ada sanad. Dia berhubung. Sanad ni satu kelebihan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab kata kebanyakan ulama hadis, laula isnad, jika tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa.
Semua orang boleh bercakap apa yang dia nak bercakap. Jadi nama dia pertama Al-Jami', yang kedua nama dia Al-Musnad, yang ketiga As-Sahih. Musnad ada sanad, ada rantaian. Orang kata apa? Orang yang membawa cerita atau hadis tersebut, rawi disebut sebagai rawi. Yang sahih, yang sahih ni lawan dia maudhu' ataupun lawan dia dhaif. Jadi semua hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari adalah hadis yang sahih. Jadi ada sebahagian ulama dia kata di antara perkara yang sukar untuk kita buat, yang jangan orang buat, iaitu baca Al-Quran dan baca hadis-hadis yang sahih serta memahami dia. Patutnya kita bagi keutamaan pada Quran. Kita baca Quran dengan baik, kita faham Al-Quran. Baca bukan nak dapat pahala, tapi baca untuk memahami. Kita baca untuk dapat pahala, kita dapat pahala. Faham tu belum tentu lagi. Tapi kalau kita baca untuk faham, kita dapat pahala. Jadi Quran ni bulan puasa kita baca bukan nak faham. Kalau nak faham tak dapat faham pun. Jadi baca untuk kita memahami, bukan sekadar untuk dapat pahala sahaja. Bukan sekadar untuk kita kata apa, kita nak isi masa kita baca Quran untuk dapat pahala. Bukan baca dengan untuk memahami. Maksudnya kena orang-orang kena baca tafsir jalan lain. Yang kedua iaitu baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, baca untuk memahami. Baca untuk memahami, bukan sekadar nak dengar sahaja. Baik. Jadi Sahih Bukhari nama dia iaitu Jami' Sahih Mukhtasar, Jami' dan Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang mukhtasar, maksudnya yang diringkaskan. Bukan semua hadis sahih ada dalam Bukhari. Tak ada semua hadis sahih. Imam Bukhari kata kitab ni adalah kitab yang diringkaskan. Kitab yang telah diringkaskan. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, iaitu daripada cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunah-sunahnya dan hari-hari yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kita nak bincangkan sini iaitu ialah kitabul fitan, dan kita telah masuk pada satu bab yang baru, iaitu babun, disebut sebagai babun sahaja, iaitu bab yang ke-18. Kitab kita ada kitab yang ke-92 yang terdapat dalam Sahih Bukhari. Jadi kita masuk satu bab, dia sebut babun sahaja, dia tak pun nama. Kalau bab yang sebelum ini disebut sebagai babul fitnati allati tamuju ka mawjil bahri, iaitu bab fitnah bergelombang bagaikan gelombang lautan. Baik, dalam bab yang ke-17 ni, pada akhir hadis yang terakhir, iaitu hadis yang diceritakan daripada Usamah bin Zaid, iaitu haddatsani Bishr bin Khalid akhbarana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman sami'tu Aba Wa'il qila li Usamah alla tukallimu hadha. Hadis ni saya baca lah, tapi saya pun tak faham. Saya orang tuan pun tak faham juga. Tak sama tak syukur. Sebab ada yang terakhir ni memang susah sikit. Susah dia sebab apa? Sebab tak disebutkan apa sebab. Sayyidina Usamah ditanya, suruh bercakap dengan seorang laki-laki, dan siapa laki-laki tersebut. Baik, terjemahannya, Abu Wa'il berkata bahawa pernah ditanya kepada Usamah bin Zaid, iaitu anak angkat Nabi SAW, kenapa kau tidak berbicara dengan orang ini? Siapa orang ni? Ini kalau menjadi lebih pula. Jadi itu sebab, di antara sebabnya Sahih Bukhari tak dibaca oleh masjid-masjid, sebab dia punya uslub dia sangat ringkas dan sangat padat. Mungkin kebanyakan ustaz-ustaz lah tak membaca dah, sebab dia mungkin jadi orang kata susah nak faham. Tapi tak apa, insyaAllah kita cuba. Pertama kita dapat keberkatan, yang kedua kita cuba faham. Maksud di sini ialah satu hari ada orang jumpa Usamah bin Zaid, dia suruh bercakap dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, suruh bagi nasihat kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab ada kes yang berlaku dalam pentadbiran Sayyidina Uthman, iaitu apabila dia lantik saudara dia Walid bin Uqbah sebagai penasihat dia, sebagai pembantu dia. Sedangkan Walid bin Uqbah ni orang bau Nabi. Dia lalu orang bau Nabi. Nabi senang bau arak lah tuan-tuan. Lagu mana pembantu khalifah lalu lepas kita bau arak?
jengkreng. Masalah kan? Dia jadi orang yang dekat dengan khalifah, pembantu khalifah, bahkan dia saudara seibu dengan Sayyidina Osman. Dilantik ke dalam jawatan yang penting. Kemudian orang hilang kepercayaan kepada dia sebab masyhur dia ni minum nabis. Nabis ni kita kata minuman yang memabukkan, yang diperah ataupun yang diperah hasil daripada selain daripada anggur. Kalau anggur dia pakai arak. Anggur ni kalau arak terhasil daripada anggur dia pakai arak. Dia pakai khamar. Kalau selain daripada tu, sama ada daripada kurma ke, daripada apple ke, kan ada cuka apple, macam-macam cuka lah. Maksudnya dia lalu proses jadi arak. Jadi Walid bin Uqbah ni dia masyhur dengan minum nabis. Tak minum minuman yang memabukkan. Jadi menghilangkan orang kata apa, kepercayaan orang ramai kepada dia. Dilantik oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Jadi orang ada sebahagian orang minta kepada Usamah bin Zaid supaya bagi nasihat kepada Sayyidina Osman. Ini biasalah kadang-kadang orang bila tengok kita ni seseorang tu rapat dengan pemerintah ataupun rapat dengan orang pemimpin, maka dia diminta untuk bagi nasihat kepada pemimpin. Ini bukan contoh politik tuan-tuan, tapi memang politik tentang fitnah dan awal zaman Islam dulu. Contoh tentang pentadbiran. Jadi ada orang kata kepada Sayyidina Osman, Sayyidina Usamah bin Zaid, kenapa kamu tidak berbicara? Maksud berbicara bagi nasihat. Kenapa kamu tidak bagi nasihat? Usamah menjawab, aku telah mengajaknya dan sekarang aku tidak mau membuka perbicaraan, di mana aku menjadi orang yang pertama membukanya. Jadi Usamah bin Zaid, aku dah lama bagi nasihat. Soalnya aku bagi nasihat banyak bersih. Ada yang mengatakan apabila ditanya kepada Sayyidina Usamah tentang perkara ini, maka dia kata, aku telah bercakap dengan Sayyidina Osman, aku telah bercakap dengan Osman tanpa aku membuka pintu. Cakap orang tak buka pintu, apa maksudnya? Cakap tapi pintu tak buka. Kita pergi cakap orang di rumah dia, tapi pintu tak buka. Dia nak beritahu apa? Nak beritahu aku bercakap dengan dia secara diam-diam. Aku telah bagi nasihat dia secara sembunyi. Bukan nak beritahu kamu semua yang aku dah bagi nasihat kat dia. Setengah orang, kita bila bagi nasihat kepada orang, bagi nasihat di khalayak ramai, atau bagi nasihat yang kita nak beritahu yang kepada orang lain yang kita ni telah menyampaikan nasihat. Itu bukan nasihat, itu cari penat, cari masalah. Sebab dia akan rasa malu dan sebagainya bila aib dia dibuka di khalayak. Itu kadang-kadang kita rasa nasihat, sebenarnya kita pancing kemarahan dia ataupun pancing dendam dia terhadap kita. Kalau kita cakap dengan orang yang tak ada puasa, tak apa kan? Orang yang tak ada puasa pula bukan puasa macam zaman kita. Puasa zaman kita ni tak semua keputusan dia boleh buat sendiri. Puasa zaman raja-raja, puasa zaman khalifah, dia ada puasa mutlak. Dia boleh buat apa saja yang dia nak. Dan seseorang tu boleh berubah keadaan dia daripada orang yang mungkin kita datang nampak okey, tapi bila kemarahan dia dipanci. Maksudnya kemarahan dia dicari, maka boleh berlaku perkara yang tidak diingini. Jadi Usamah kata, aku telah bagi nasihat, dan aku bagi nasihat secara tersembunyi. Jadi katanya, aku tidak akan membuka bicara di mana aku menjadi orang yang pertama membukanya, dan aku tidak mengatakan kepada seseorang yang menjadi pemimpin terhadap dua orang kaum ini. Maksud sama apa? Aku tak pernah benci orang, dan aku tak erti nak berbahasa bahasi untuk menegur pemimpin. Maksudnya dia tegur. Dia cakap dengan jelas dan dia bagi nasihat kepada Sayyidina Osman secara tersembunyi dan orang ramai tak tahu. Tentang isu pelantikan Walid bin Uqbah. Dia dah bagi nasihat, dan nasihat dia ni dia tidak bagi tahu kepada orang lain. Dan dia bukan jenis memuji pemimpin. Itu maksud dia. Kemudian dia kata, kenapa dia buat demikian? Ba'dama sami'tu min Rasulillah. Jadi setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang seorang kemudian dia dilempar ke dalam neraka. Di sana dia menumpuk sebagai tumpukan keldai mengelilingi. Ini lagi satu, lagi tak faham apa dia nak beritahu. Dia betullah cerita dalam hadis ni. Maksudnya apa? Usamah memandang bahawasanya pemimpin, contohnya seperti Sayyidina Osman, siapa saja,
Dia sepatutnya menyuruh kebaikan dan melakukan kebaikan. Pertama bagi nasihat, sebab kemungkinan pelantikan Walid bin Uqbah ini tidak diketahui oleh Sayyidina Uthman keadaannya. Walaupun Walid bin Uqbah ni adik-beradik seibu kepada Sayyidina Uthman, tapi tak tahu keadaannya. Jadi Usamah bin Zaid menyampaikan nasihat kepada Sayyidina Uthman tentang pelantikan tersebut, di mana orang ramai tidak bersetuju dengan pelantikan tersebut. Jadi dia nak beritahu bahawasanya Sayyidina Uthman sepatutnya apabila mengajak, mesti pemimpin dia mengajak rakyatnya melakukan kebaikan, dalam masa yang sama dia mengamalkan kebaikan. Maksud dia nanti orang yang layak. Itu sebab kata Sayyidina Usamah, aku tidak akan memuji dan aku akan menyuruh kepada kebaikan, dengan sebab aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan datang yakni pada hari kiamat di dalam neraka seorang yang kemudian dilempar ke dalam neraka dan ditumpuk sebagaimana tumpukan kandai. Maksudnya apa? Kandai apabila dia nak kisar gantung ke, dia nak mengisar sesuatu, dia ada pengisarnya. Pengisar ni duduk di tengah dan kandai ni akan ditambah, dia akan pusing keliling pengisar tersebut. Maksudnya apa? Dalam riwayat yang menceritakan orang ni, keadaan orang yang dicampak dalam neraka ni, dia berpusing seperti mana pusingan kandai. Maksudnya tali perut dia semua dah keluar dah, isi perut dia dah keluar dah. Dia terdapat dengan isi perut dia dan dia mengelilingi isi perut dia. Itu maksudnya. Kita kalau baca lagu ni Tobat Lahum tak faham. Bukan cakap tak faham, kata tak payah baca Sahih Bukhari, pening kepala. Memang tak faham. Jadi memang kena tengok syarah-syarah hadis. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan perut dia terburai, keluar isi perut dia. Maka dia dalam kesakitan dia mengelilingi isi perut dia sendiri. Isi perut dia kat tengah, dia terpusing. Mengelilingi isi perut dia. Lalu itu keadaan yang berlaku. Penghuni neraka mengelilingi orang tersebut. Jadi orang lain pun sakit juga. Yang kau ubur ni sangat, kata kau soalan macam tu lah. Orang lain pun sakit juga. Yang kau lebih-lebih sangat ni, kenapa? Tak pelik daripada orang lain dan lebih-lebih daripada orang lain. Jadi penghuni neraka mengelilingi orang tersebut. Ni kalau kita nak pergi orang lain nak kena asap, boleh bagi perhatian lagi kat dia. Punya pelik masalah yang berlaku ke atas orang tersebut. Bukankah kamu dahulu bahkan ahli neraka kenal lelaki tersebut? Bahkan ahli neraka kenal lelaki tersebut. Jadi kata ahli neraka, sebahagian daripada ahli neraka, bukankah kamu dulu pernah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Bukan kamu ni orang yang dulu rajin suruh orang buat baik dan melarang orang melakukan kejahatan? Dia menjawab, ya, aku dahulu memerintah kebaikan namun tidak mengerjakan, dan melarang kemungkaran namun melakukan. Ini balasan bagi orang semua orang buat baik tapi dia tak buat baik. Ini cerita bukan semata-mata buat baik. Perkara-perkara fardu lah. Perkara-perkara fardu. Macam kita dalam kata debat dulu kita dengar kan, yang dibaca oleh Ustaz-Ustaz, fa'alimun ba'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli muqtadil wasan. Mu'adzim tak beramal dengan ilmu, masuk neraka dulu daripada penyembah berhala. Beramal dengan ilmu yang wajib. Larang orang berzina, dia berzina. Larang orang jangan tak sembahyang, dia tak sembahyang. Suruh orang sembahyang, dia tak sembahyang. Bukan perkara-perkara yang sunat. Jadi melantik orang yang tak layak untuk terima jawatan tersebut adalah haram. Kalau kita ikut, kita tahu orang tak amanah, orang yang tak boleh buat kerja, tiba-tiba kita lantik ke jawatan tersebut. Boleh nanti tak? Tak boleh. Haram. Haram kita bagi kuasa kepada orang yang tak layak pikul kuasa tersebut. Dua syarat orang lakukan kuasa. Pertama mesti ada sikap amanah. Dan dia orang yang boleh dipercayai. Mesti orang yang boleh dipercayai. Yang kedua boleh buat kerja. Kalau boleh sembahyang tak tinggal kerja, tak boleh buat, tak boleh buat. Dan nanti orang mesti amanah dan boleh buat kerja. Inna khayra man istajabta al-qawiyul amin. Dan seperti mana dua orang anak Nabi Shu'aib dan minta tolong kepada Sayyidina Musa alaihi salam, maka Nabi Musa alaihi salam diambil kerja oleh Nabi Shu'aib. Nak ambil kerja tu syarat dia kan? Mesti orang yang beramanah dan orang yang boleh buat kerja. Kalau boleh buat kerja tapi tak amanah, tak ini juga. Dia buat kerja masuk buket dia. Tak masuk buket yang sebenarnya. Masuk buket dia. Sebab dia boleh buat kerja tapi tak amanah. Yang kedua mesti boleh buat kerja. Amanah dan buat kerja tu mesti
Jadi kalau lantikan tersebut diberi kepada orang yang tidak amanah, kemudian di akhirat dia akan dipersoalkan. Pemimpin dia mesti suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Dalam masa yang sama, apa yang dia larang dan apa yang dia suruh mesti dia laksanakan. Kalau tidak, maka ini azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ni akan diberi perhatian oleh orang yang di dalam neraka pun akan diambil perhatian. Terbuat pun dia akan terpusing ataupun dia memusing mengelilingi isi perut dia seperti mana tandai mengelilingi kisaran. Yang itu berkaitan dengan hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-7098 dalam bab al-fitnatu allati tamuju ka mawjil bahri. Maksudnya apa? Fitnah yang besar yang berlaku sedang bermula daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Setelah kewafatan Sayyidina Uthman, selepas daripada kewafatan Sayyidina Umar, masuk saja pemerintahan Sayyidina Uthman, maka bermula fitnah yang besar yang melanda umat Islam. Itu sebab dia pun Imam Bukhari bukukan tajuk di sini al-fitnatu allati tamuju ka mawjil bahri. Lepas saja kematian Sayyidina Umar, seperti mana diceritakan dalam hadis yang lepas, maka berlakulah pergolakan yang besar. Baik, seterusnya bab yang ke-19. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bab ini cerita tentang apa? Cerita tentang lebih kepada cerita tentang perang Jamal. Tapi Imam Bukhari tak meletakkan apa-apa tajuk pada bab ini. Baik. Haddatsana Utsman حدثنا عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن حسن عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم imra'atan. Jadi hadis yang ke-7099 daripada Abu Bakar berkata. Jadi Abu Bakar ni, kena ingatlah nama Abu Bakar lagi siapa dia? Ibnu Umar. Ni golongan sahabat yang tidak kita kata yang tidak mencampuri urusan peperangan di antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali, dan begitu juga tidak mencampuri urusan Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Ali. Tak campur. Dia tidak jadi orang yang berkecuali. Jadi daripada Abu Bakar, Allah memberikan manfaat. Kata Abu Bakar, Allah memberikan manfaat perang Jamal. Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada aku dengan satu kalimah ketika berlakunya perang Jamal. Jadi ketika mana berlakunya peperangan di antara Sayyidina Aisyah, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, tiga orang ni, tiga sahabat ni duduk satu kumpulan. Perang dengan Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain, berlaku peperangan di antara dua kelompok umat Islam. Jadi Abu Bakar kata ketika berlakunya perang Jamal, aku mendapat faedah daripada ucapan Nabi SAW. Ada ketika Nabi sebut satu ucapan. Adapun ketika Nabi SAW mengetahui bahawa Parsi telah mengangkat putri Kisra sebagai raja. Jadi satu ketika sampai kabar, sampai berita kepada Nabi SAW, kerajaan Parsi telah melantik putri bagi Raja Kisra sebagai raja. Diangkat perempuan menjadi raja bagi kerajaan Parsi. Jadi ketika hayat Nabi, pernah berlaku dalam kerajaan Parsi, dilantik anak perempuan, iaitu putri kepada Kisra menjadi raja dan menjadi pemerintah ganti Raja Kisra, Raja Parsi. Baginda bersabda, jadi bila Nabi dengar kabar tersebut, Nabi bersabda, tidak akan beruntung keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka.